Assalamualaikum dan selamat pagi seluruh warga CCI dan juga semua yang hadir pada hari ini. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segar rasa suara bunyi suara hari Ahad. Gagus Orang lain sama. dah, suara lain ni. Habis weh kita gagus. Semangat. Alright, Alhamdulillah. Saya tengok ramai dah hari ni, 25 orang. Alhamdulillah. So nanti mungkin dia orang akan tiba-tiba masuk ni. So brief introduction hari ni. Sebelum kita mula, siapa yang ada barisan, yang saya hormati barisan pengurusan CCI yang ada, kita nampak ada Cik Mansur ada dan juga ahli JKE pun ada. Okay, yang dihormati kita punya speaker hari ni Encik Ahmad Hakimi bin Muhammad Yasim. Okay, tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian. Alhamdulillah sesi hari ini kita turut disertai oleh wakil dari lain-lain PTJ, ada yang daripada FSB, ada daripada library, saya tengok, dan mungkin ada lagi daripada PTJ-PTJ lain. Ya Allah, insyaAllah kita buka juga program sesi ni kepada luar, pada yang berminat untuk join. Okay, sebelum kita mula, kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Suka saya wawarkan sini sebelum kita mula supaya semua hadirin untuk kekal berada dalam siri ni sehingga akhir program, kerana di hujung program kita akan berikan link kehadiran untuk diisi untuk jam latihan dan juga sijil kehadiran untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey, untuk makluman juga sesi hari ini adalah dianjurkan oleh tim UMK NICE Projek Ibosi yang terdiri daripada kawan-kawan kita di Jeli yang diketuai oleh Cik Nurul Adila binti Muhammad Zamri dan serta anggota kumpulan beliau yang terdiri daripada teknologis Ihsan Sazali bin Rashim, Encik Muhammad Firdaus bin Zulkifli, juga wakil akademik Dr. Siti Fatimah Muhammad Ramli dan Dr. Zubaida Aimi binti Abdul Hamid. Betul ke nama saya baca? Dan juga Dr. Nazatul Anis. Okey, saya nak ucapkan tahniah dan syabas kepada tim ni atas inisiatif anda menganjurkan program sebegini. Dan saya pun tak nak mulakan mukadimah ni dengan panjang lebar kerana sesi pengajaran kita hari ni, pembelajaran kita hari ni ambil masa yang panjang juga sampai pukul 1. So, kita teruskanlah bersama dengan speaker kita, Encik Ahmad Hakimi bin Muhammad Yasim. Introduction, build your website using HTML and Bootstrap. Silakan Mi, the floor is yours. Terima kasih Kak Su. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali terima kasih kepada Cik Nurul Adila menjemput saya sebagai penceramah untuk tajuk pengenalan kepada website Introduction to Bootstrap and HTML lah. First kali saya tak expect ramai sebenarnya. Ada yang doktor-doktor pun masuk. Jadi sebab topik hari ini ni betul-betul asas. Jadi kita akan pergi dengan keadaan yang slow motion lah, slow pace. Yang kedua, bagi siapa yang selalu hadir saya punya penceramah atau sesi, saya memang tidak menyediakan slide. Sebab bagi saya kalau slide ni kebanyakan orang hanya baca slide, lepas tu orang tak faham. So saya akan pergi indirect lah, saya akan pergi secara direct mengajar satu persatu secara teori lah. Jadi secara asalnya saya share screen sekejap. Entire screen. Untuk pembelajaran hari ni, untuk sesi hari ni kita akan belajar 4 perkara je lah. Pertama ICT jargon, kedua HTML, ketiga CSS dan keempat Bootstrap lah. Jadi ICT jargon ni sangat penting lah untuk orang kata kita tahu apa makna dia. Sebab biasanya bila kita didatangi oleh vendor-vendor daripada luar, kebanyakan mereka akan menggunakan terma-terma ICT yang orang kata canggih-canggih sehingga kan kita tak faham apa yang dia orang cuba nak sampaikan. Contohnya banyak kali saya dengar orang pakai perkataan cloud, orang tak faham pun maksud cloud tu sebenarnya apa. Kadang-kadang framework. Jadi hari ini kita akan huraikan benda ini satu persatu supaya
kita lebih memahami apakah terma yang sering digunakan. Okey, untuk kita masuk pada topik pertama kita dahulu, iaitu HTML. HTML ni dia stand for Hypertext Markup Language. Hypertext Markup Language, dia bukan satu bahasa pengatur caraan. Dia hanya bahasa markup. Kenapa kita panggil dia bahasa markup? Sebab dia tidak boleh melakukan operasi. Dia tidak boleh melakukan operasi tambah tolak, dia tak boleh melakukan operasi darab bahagi ataupun operasi yang orang kata paling basic, pilihan, option, if dengan else. Dia tak ada. Dia hanya sekadar bahasa yang kita katakan untuk mempamerkan sesuatu bahan. Okey, itu HTML. Jadi hari ni kita akan belajar dengan terus kita buat. Jadi sahabat-sahabat yang ada sekarang ni tak perlu orang kata nak download apa semua, tak perlu. Yang kita akan pakai hari ni hanya dua perkara. Pertama, kita pakai kita punya browser. Sama ada nak pakai Chrome pun boleh, nak pakai Edge pun boleh, tidak menjadi masalah. Yang kedua, kita perlukan Notepad. Saya tak akan menggunakan benda-benda yang canggih macam Visual Basic, Dreamweaver, tak. Kita hanya menggunakan asas yang ada dalam Windows supaya benda ni semua orang boleh faham macam mana asas dia untuk buat HTML. Once kita dah faham asas dia, kita boleh move on kepada peringkat-peringkat yang lebih tinggi lah. Okey, jadi kita akan pergi ke kita punya desktop. Kita akan create satu folder nama dia web. Create satu folder nama web. So kita akan create satu HTML dalam kita punya web. Okay, kalau kita tengok sini, kita boleh right click, pilih new. Kat sini kita tengok dia tak ada HTML file. So kita just create text document sahaja. So dia akan terbit new text document. Okay, kemudian kita renamekan file ni menjadi index. Kita buang txt belakang dia. Ya? Slow sikit. Slow sikit. Okay, sorry bawah. Okay, kita create satu folder dulu dalam desktop. Kita create satu folder dalam desktop. Dekat desktop ni kita create satu folder web. Kat sini kita right click, pilih new dan pilih text document. Okay, dia macam tu dulu first. Okay, semua boleh? Kita stop situ dulu. Tunggu rakan-rakan kita mencuba. Okay, once kita dah create new text document.txt, bagi sahabat-sahabat yang tak boleh tengok belakang dia, extension kita panggil .txt, kita boleh klik kat view. Dia ada tulis sini file name extension. Benda ni kita kena check. Kalau kita tak check, dia terbit macam ni, new text document saja. So kita klik kat view, kita klik file name extension. So dia akan terbit new text document.txt. The next step, kita akan renamekan dia. Renamekan dia menjadi index.html. Okay, dia akan keluar. Are you sure you want? Okay, ni standard lah. Just click yes. Automatic bila kita tukar HTML, dia akan berupa ikon kita punya browser lah. Default browser kita. Mungkin tuan-tuan akan keluar dalam Chrome punya ikon. Yang saya punya default adalah Microsoft Edge. Okay. Jadi bila kita klik file ni, open with Microsoft Edge, dia akan just template yang kosong. Dia akan keluar putih. Bermaksud kod dia tak ada lagi lah. Jadi macam mana kita nak edit kod tu? Okay, kita akan klik file index ni, right click dan pilih edit. Kalau tak ada edit, tuan-puan boleh pilih open with, choose another app, pilih notepad. Okay, saya ulang balik, yang ni kompleks sikit. Right click, open with notepad. So dia akan keluar satu notepad. Index.html di belakang dia. Okey, kat sini
ada yang bermasalah ke? Kalau ada masalah boleh tanya terus. So sekarang ni tuan-puan akan ada dua file. Pertama yang file yang akan dibuka menggunakan browser. Kalau kita tengok atas dia, URL dia. Dan satu lagi file yang berbentuk index.html yang dibuka menggunakan Notepad. Okey. Jadi kita akan teruskan pengajaran kita. Dalam file HTML, kita ada dia panggil element. Elemen, ini bahasa dia. Bahasa dalam ICT ni kita panggil elemen. Contoh-contoh elemen yang terdapat dalam HTML ni, contoh dia kita ada elemen table. Okey, itu contoh dia. Kita ada elemen heading. Kita ada elemen div. Kita ada elemen span. Kita ada elemen video. Dan kita ada banyak elemen. Jadi untuk hari ni kita akan belajar dalam lebih kurang 11 atau 12 elemen yang ada dalam HTML. So elemen-elemen ni kita katakan dia sebagai struktur lah. Struktur satu HTML. Okey. Sebelum kita pergi lebih lanjut menerangkan tentang elemen CSS ni, saya tertarik menggunakan satu analogi lah. Analogi supaya orang mudah faham untuk mengenali apa perbezaan antara HTML, Bootstrap, CSS. Sebab kadang-kadang bila kita present sistem sama ada di dalam atau di luar UMK, kadang-kadang orang akan bertanya, buat guna Bootstrap ke? Itu yang jadi confuse. Jadi bila kita tanya pada programmer ni, programmer akan confuse. Kenapa dia tanya macam tu? Jadi analogi yang saya akan gunakan adalah sebuah kereta. Sebuah kereta ni dia terdiri daripada kerangka kereta. Kerangka kereta ni kita kata body frame sebuah kereta adalah HTML. So kalau kita nak buat sebiji kereta, kita perlu ada kerangka kereta. Itu yang kita panggil dia sebagai HTML. So macam mana dengan kereta tu punya warna, dia punya aksesori, ini kita panggil dia CSS. So kalau kita tanpa menggunakan CSS, maksudnya kereta kita tu hanya ada kerangka saja. Tapi kita nampaklah dia sebuah kereta. Tapi tanpa kerangka, walaupun ada aksesori, ada warna wiper ni warna hijau, kita tak nampak dia sebuah kereta. So, engine bagi sebuah kereta adalah kita katakan programming language lah. Sama ada Java atau PHP. So, hari ni kita hanya akan belajar dua perkara ni saja. So, sekarang ni kita hanya boleh banner kereta kita, tapi kereta kita tu tak akan berjalan lah. Kita tak boleh terima input daripada luar, kita tak boleh proses data lah. Yang ni kita akan pergi pada bab yang hari yang lain lah. So, sekarang ni korang-korang kita faham, untuk membanner sebuah sistem atau nak membanner sebuah website, kereta sini analogi dia adalah sebuah website atau sistem lah. Kita memerlukan at least 3 perkara. Pertama, kita perlukan HTML dia. Kedua, kita perlukan CSS. Dan ketiga, kita perlukan back-end language lah. Contohnya sini saya gunakan PHP atau Java. Dia ada banyak lagi di sini. Kadang-kadang orang pakai Node.js. Ada orang yang akan pakai kalau pengarah kita ni dia suka guna Lucy. Kita panggil dia pakai saya lupa nama dia. Apa language dia? Language dia ColdFusion, yes. ColdFusion language dia. So pilihan di belakang ni sebagai engine ni ada banyak pilihan. Tak ada masalah. Boleh pilih mana-mana satu. So jadi hari ni kita hanya akan fokuskan pada dua ni lah. Kerangka dengan warna. Kat situ boleh faham dulu Very basic. Okay. Kita akan pergi balik pada elemen. Bila kita start HTML, kita punya file hypertext mark language ni, dia mesti dimulakan dengan dia punya HTML. Itu asas dia. Jadi, first kali kita buka balik file index kita tadi, index.html, kita tulis ke atas ni HTML. Kita tutup dia HTML.
Okey, ini bahasa dia lah menandakan dia punya tanda besar, tanda kecil ni memberi makna kepada browser bila dia interpret, bila dia baca file ni dia faham okey, yang bahagian dalam tanda ni adalah elemen dia. So the first elemen yang kita akan belajar hari ni adalah HTML. Okey. Dan dalam HTML ni kita terbahagi kepada dua bahagian. Pertama kita panggil kepala, yang kedua kita panggil tubuh badan. Okey, so kita akan kita akan gunakan head. Dan seterusnya kita akan gunakan body. Okey, ini basic dia. Basic sesuatu laman web. Laman web atau sistem, inilah dia punya basic asas dia, kerangka dia. Kita ada HTML, kita ada head, kita ada body. Okey. Saya akan terangkan lebih lanjut mengenai apa setiap elemen yang akan buat, tapi kita akan go on by one lah, slow by slow. So untuk sementara waktu ni kita abaikan dulu di bahagian head. So saya hanya akan buat terus kepada body. HTML, body, HTML. Okey, kita stop kat situ dulu. Takut ada yang nak bertanya soalan. Ada sebarang soalan? Saya kena buka chat ni. Okey. Tak ada. Okey. Kita save dulu file ni. Dan kita refresh kat kita punya browser lah. Supposedly, dia akan jadi kosong. So, kalau sekiranya keluar perkataan-perkataan, maksudnya tersilap lah tu. Contohnya tertinggal tag lah. Dia akan keluar lah perkataan HTML macam ni. So, supposedly, dia akan keluar kosong, empty. Kalau keluar empty macam tu, maksudnya tuan-puan telah berjaya membuat satu file HTML secara asas. Okey. Sekarang ni kita akan buat satu laman web lah, kita kata memandangkan keadaan sekarang lebih kepada COVID. So kita akan buat satu website mengenai COVID lah. So kita akan tulis, saya akan tulis sini COVID-19. Di bahagian body COVID-19, sebarang perkataan yang di bahagian body ni akan terpapar di HTML kita. So kalau kita tengok sini COVID-19, dia akan keluar satu teks kat situ. Okey, saya tambah satu lagi, COVID-19 cabaran masa hadapan peniaga. Okay, so bila kita tengok, dia akan keluar satu just a simple text. COVID-19 cabaran masa hadapan peniaga. Okey, itu elemen yang pertama kita akan belajar. Okey, next. Kita akan belajar elemen yang pertama, yang elemen kedua kita yang basic adalah dia panggil heading. Heading. Jadi bagi pensyarah biasanya perkataan heading ni normal lah, kita tahu kita nak buat heading sebagai tajuk ataupun kita nak katakan perkataan yang kita nak emphasize benda tu. So heading ni, elemen dia, nama dia dalam HTML adalah hash. Dia adalah hash. Okey, secara asasnya setiap website dibina dengan menggunakan 6 heading. Dia ada 1 sehingga 6. So tuan-tuan boleh pilih lah which number. Contohnya saya nak guna heading 1, saya just tulis hash 1. Bila kita buka dia mesti tutup. Tutup dia just slash. Jadi kat sini saya bagi contoh COVID-19 ni saya akan menggunakan elemen hash heading 1 dan saya akan tutup di belakang dia. Bila saya view, save, dia akan jadi tulisan tu agak besar. Dia agak menjadi tajuk lah untuk kita, COVID-19
cabaran masa hadapan. Okey. Itu yang pertama. So what we have learned today, elemen-elemen yang kita belajar, pertama sekali elemen HTML, kedua kita belajar elemen body, next kita belajar elemen heading. Okey, seterusnya kita akan belajar elemen paragraph. Jadi biasa kalau kita tulis dalam Microsoft Word ni, kita fahamlah paragraph ni dia macam kita ada satu isi, lepas tu dia ada perenggan dan perenggan. Okey. Saya bagi contoh, macam mana kalau kita tak guna elemen ni? Contohnya sekarang ni, kalau tengok saya kecilkan sedikit. Saya punya notepad. Okey, kat sini saya tulis H1 COVID-19 cabaran masa hadapan. Saya enter je kat sini di kod dan saya tulis satu cabaran sangat hebat untuk peniaga kecil. Lepas tu saya enter lagi. Saya pun tulis sini kata ramai peniaga kecil berdepan dengan muflis. Okey. Kalau kita tengokkan, supposedly kita akan bayangkan bila kita view di website, dia akan jadi dalam perenggan lah. Kita akan space, enter, kita akan enter. Tapi apa yang terjadi sebaliknya bila kita tengok, dia akan terus fine, save. Dia tidak ada enter, dia tidak ada paragraf, dia akan terus bersambung perkataan tersebut. Sedangkan di bahagian kod kita ada enter. Kita enter lah 10 kali pun, bila kita tengok di website kita, dia still tidak berubah. Okey, ini tuan-puan harus faham. Dalam kod, setiap kawasan yang kosong, kita panggil white space atau enter, dia tidak akan baca. Dia akan consider benda ni tidak wujud. Jadi umpama sebegini sebenarnya. Jadi kalau kita enter kat sini pun, dia tak akan menjadi seperti yang kita inginkan di bahagian HTML kita. So sebab itu elemen seterusnya kita akan guna adalah P, paragraph. So dekat sini kita tahu ini satu perenggan. Kita akan tutup di belakang dia satu perenggan. Dan kat sini kita akan buka satu perenggan yang lain. Jadi kalau kita tengok di HTML kita, dia akan automatik berubah. Okey, sekiranya walaupun kod saya ni berterabur kecil macam ni, sambung, dia akan baca dengan bentuk yang cantik. Okey. So ini basic yang kita perlukan lah. Untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar 4 perkara. HTML, body, H1 dan paragraph. Okey, setiap elemen yang kita ada, setiap elemen ini dia mempunyai attribute. Kata kunci dia adalah attribute. Ini yang kita akan belajar hari ini. Attribute ni sifat bagi elemen tersebut lah. Contohnya kalau body ni kita katakan attribute dia macam contoh-contoh attribute yang ada. Kita ada attribute yang ada kita ada name, kita ada ID, kita ada style. Ini basic kepada kita ada 4 basic attribute yang kita akan selalu pakai. Kita ada name, kita ada ID, kita ada style dan kita ada class. Untuk hari ini, kita hanya akan belajar 2 ini sahaja. Style dengan class. Okay. Setiap attribute dia mesti mempunyai value. Okay. Contohnya sekarang ni saya nak buat. Ini kita akan masuk. Kita akan bermula masuk pada CSS. Seperti yang saya ceritakan tadi, sekarang ni kita dah ada kerangka sebuah kereta. HTML ni adalah sebuah kerangka. So sekarang ni saya nak buat COVID-19 ni, saya nak buat dia warna kuning atau warna hijau. Memandangkan kita UMK ni, kita akan buat coloring yang special lah. Okey, contohnya sekarang ni saya nak tukar COVID-19 ni kepada warna biru.
So saya pergi balik kepada saya punya HTML saya nak tukarkan perkataan COVID-19 kepada warna biru. Okay, so attribute yang saya akan gunakan adalah style. Okay, ini basic dia. Sekejap, keyboard saya ni bahasa saleh lah. Itu first kali yang kita nak buat. Yang ni kena berhati-hati, takut tersalah. Style adalah attribute kepada H1. So dalam bracket H1 ni saya akan tulis style sama dengan ada dua pengikat kata. Satu buka, satu tutup. Okey. So kita akan masuk kepada CSS. CSS stand for Cascading Style Sheet. Okay. Dia ada ada beribu, tapi untuk hari ni kita akan belajar lebih kurang dalam 5 atau 6 sajalah. Yang pertama sekali kita akan belajar color. Color ni yang membawa maksud warna lah. Okay. So kat sini, kat HTML, index.html tadi, kita balik semula. Style, ni attribute dia. Kita nak tukarkan style H1 ni. Pertama saya nak tukarkan dia punya color. So saya tulis color :blue. Macam tu je. Color :blue. Jadi kat sini kalau kita tengok, kita ada dua kali attribute. Pertama sekali, style ni adalah attribute untuk heading. Lepas tu color ni pula attribute untuk CSS. Kat sini bermulanya coding kita. Kita kata coding lah untuk CSS. So saya tukarkan color :, lepas tu dia punya value blue. Okay, fine, save. So bila saya refresh, dia akan bertukar jadi warna biru purple macam tu lah lebih kurang. Okay, katakan saya nak guna warna merah. Very simple. Blue ni saya tukarkan terus kepada red. So dia akan bertukar jadi warna merah. Okay. Okay, kat situ dulu. Boleh faham? Maaflah kita pergi memang slow kali ni. Kita pergi sikit-sikit. Okay. Elemen yang kedua kita nak pakai adalah attribute yang kedua yang kita nak pakai dalam CSS. Kita nak pakai nama dia font size. Size tulisan. Okey, kalau kita tengok kita punya COVID-19 ni dia agak kecil lagi. Saya nak benda ni betul-betul besar. So saya menggunakan attribute. Sekarang ni saya dah ada satu attribute color. Saya nak tambah satu lagi. So saya gunakan, saya pun tak tahu apa yang kita panggil . Dia ada titik dan dia ada koma. Semicolon . Bukan semicolon. Apa nama ni? Betul dah tu, semicolon. Semicolon . Okay, sorry. Kita letak semicolon, bermaksud kita separate. Dan kita letak satu lagi attribute untuk CSS iaitu font size. Bila kita harus ingat, bila ada attribute, mesti ada value. So :, value dia kita tulislah dalam 45 pixel. So save, kita tengok benda ni dia semakin membesar. So kita nak besar lagi, kita letak lagi 60. 65. Okey, dia dah besar. Jadi saya kecilkan sikit . 40. Okey. Second terms yang kita akan tengok hari ni adalah perkataan PX. PX ni dia stand for pixel. Maksudnya berapa pixel di skrin kita ni yang dia akan gunakan. So kat sini saya setkan dia sebagai 40 pixel. 40 pixel, so dia akan jadi lebih besar lah. So semakin besar the number, semakin besarlah tulisan kita. Okay.
Kalau tuan-puan pernah hadiri kelas daripada pengarah ICT mengenai designer, kita ada pelbagai unit dalam sukatan, sukatan pengiraan saiz dalam komputer. Yang paling famous kita akan pakai Pixel lah. Dan memandangkan teknologi sebagai improve, dia ada satu lagi dia panggil EM, empirical format. Yang ni kita tak akan pergilah. Tapi tuan-puan harus tahulah ada dua unit yang biasa kita gunakan. Satu PX, satu lagi EM. Jadi untuk memudahkan bicara, kita hanya mengajar Pixel sahaja. Okey. Ada soalan buat masa ini? Ya. Apa beza font size dengan apa tu header? Apa beza font size dengan header? Okey. Font size ni hak milik CSS, attribute bagi CSS. Header ni pula hak milik untuk HTML. Kat situ. Jadi biasanya header ni kita gunakan sekiranya kita adakan function next later on yang akan mendatang, tapi saya boleh terangkan sini. Heading ni biasanya macam ni lah. Kalau kita kata bila orang klik satu file, kita nak terus dia buka part tu. Contohnya dalam satu HTML, kita ada banyak dalam satu website kita ada banyak heading. Contohnya cara menghalang COVID. Lepas tu bawah sekali kita ada cara untuk mengubati. Lepas tu bawah cara untuk mengelak. Tapi kita nak bila orang klik satu link, dia pergi pada cara mengelak. Kita tak nak orang sampai kena scroll cari. So kita akan pakaikan heading. Okay. Next step, yang ni agak sukar sikit. Di mana kita akan pakai, dia panggil text alignment. Text align. Text align ni, kalau kita tengok kat sini sekarang ni, saya punya ni, COVID-19 title saya ni, dia ke tepi. Dia sebelah kiri. So basic lah, kita dalam menggunakan bahasa Melayu atau English, dia daripada kiri ke kanan. Sekiranya tuan-puan daripada bahasa Arab, dia akan keluar daripada kanan ke kiri. So sekarang ni saya nak benda ni berada di center, betul-betul di tengah. Jadi saya tambah satu lagi attribute dalam saya punya CSS, iaitu text align center. Text align center. So bila kita buka, kita akan tulis COVID-19 betul-betul di tengah. Basic dia dulu. Okey. Boleh sahabat? Saya baca, saya tengah tengok ruang chat, kok ada chat. Okey. Okey, next saya nak ubah pula. Cabaran sangat hebat untuk peniaga kecil ni, saya nak ubahlah color dia jadi warna biru. Okey, katakan saya nak ubah dia jadi warna biru. So saya pergi balik next, dekat kita tengok elemen. Setiap elemen ni kita boleh tambah dia punya attribute dia, nama dia style. Kat sini saya boleh gunakan color green. Yang bawah tu pula saya akan gunakan style color yellow. So, itu yang akan terjadi. Okey. Setakat ni, ada masalah? Okey. Macam mana kalau sekiranya warna yang saya nak gunakan itu tidak terdapat? Okey. Okey. Dalam color, kita ada secara umumnya kita ada dua format. New. Coloring dalam website ni kita ada dua format. Pertama kita panggil color code. Color code ni yang basic lah, yang kita faham dalam bahasa English, iaitu white, black, green, yellow.
Okey, yang kedua, kita pakai nama dia hexadecimal. Hexadecimal code ni bagi kalau tuan-puan biasa guna Photoshop, apa semua ni dia akan bagi dalam bentuk kod warna itu. Contohnya sekarang ni saya nak guna warna biru tapi biru yang ke arah hijau. So bila kita pilih satu warna, dia akan bagikan kod. Dia akan bagikan kod color tersebut. Contohnya sekarang ni warna pink gelap sikit. Ni kod warna dia. So kat sini kita boleh ubah kod kita. Contohnya saya pergi balik index.html, instead of guna kod color red, saya ubah dia menggunakan kod warna. Dia kena letak hashtag di depan dia. Lepas tu diikuti dengan color code, color dalam keadaan hexadecimal lah. So saya tunjukkan contoh kat sini. Dia akan berubah jadi warna pink. Okey, kod-kod ni kita boleh dapatkan melalui apps yang kita ada. Contohnya Photoshop. Photoshop bila kita select color tu, dia akan bagi tahu kita, okey ni color ni, color ni, color ni. Ataupun kita boleh pergi je kepada online htmlcolorcodes.com. Kat sini ni kita boleh pilih warna yang kita nak bersama dengan kod yang dia bagi. Okey, yang ni saya nak terangkan sedikit kepada pendengar-pendengar, sahabat-sahabat semua. Kat mana biasanya kita gunakan dalam hexadecimal ataupun famous dia kita panggil RGB color lah. Dalam type of color ni kita akan pakai dua type. RGB color ni untuk laptop, untuk screen, untuk banner website, dan kebanyakannya kita gunalah secara default. CMYK pula kita akan gunakan untuk bila kita nak print. Jadi sekiranya kalau tuan-puan buat designer untuk print buku, kulit buku, kita akan gunakan format CMYK lah instead of RBG. Okey, kenapa berlaku perubahan? Sebab biasanya kalau bagi ada individu yang guna MacBook compare dengan laptop biasa, color di MacBook dia lebih cantik berbanding color di laptop biasa. Ini kerana screen MacBook lah. Screen MacBook tu dia nampak pure color dia. Jadi format yang kita akan pakaikan adalah RBG lah. CMYK ni hanya untuk print. Tapi kalau kata saya nak guna juga CMYK, boleh, tak ada masalah. Tapi jarang orang buat lah. Okey. Kat situ boleh dulu. Ada masalah. Ada sahabat-sahabat yang ingin bertanya soalan dulu, perbezaan. Kalau tak ada, kita teruskan. Okey. Kita akan masuk kod yang advance sikit. Supaya orang nampak senang sangat, tiba-tiba kita jump sikit yang susah. Kalau kita tengok COVID-19, the whole perkataan ni warna dia satu kod tukar semua warna. Saya nak COVID-19 ni warna hijau, cabaran ni warna biru. Okey. So yang kita harus tahu, kita tak boleh kata kita nak, bila kita tengok kod kita, saya tak boleh nak buat benda ni satu color, yang ni pula satu color yang berlainan, menggunakan satu elemen saja. Contoh menggunakan elemen H1, sebab H1 ni mengandungi daripada sini sehingga ke sini. So saya tak boleh nak tukar separuh color ni, separuh color ni. So kita akan tambah satu lagi elemen dalam HTML. Kita akan tambah elemen yang kita panggil span. Span. Span ni dia macam satu elemen kosong lah yang membolehkan kita untuk meletakkan beberapa style kepada satu elemen yang lain. Pening untuk uraikan dia. Tapi kita akan tengok terus pada kod. Contohnya sekarang ni, COVID-19 ni, saya nak tukar dia warna hijau. So, di sebelum start perkataan COVID, saya akan tambah span, dan di belakang COVID, saya akan minus span. So, saya akan letak. Sekarang ni, bila kita letak span, bila kita tengok di HTML kita,
Dia tak akan merubah apa-apa. Dia just satu elemen kosong yang membantu programmer untuk menukarkan suatu perkataan di tempat-tempat yang tertentu. Contoh sekarang ni saya nak tukar COVID-19 warna purple kita tukar kepada warna merah. So kita tengok balik di kod kita, span, saya dah buat span COVID-19 ni, kalau tengok di sini. So kat sini sama je, saya akan gunakan attribute style dan saya akan gunakan CSS attribute color, saya akan letak warna red. So bila kita tengok sini, COVID-19 tu berwarna merah. Okay. Saya nak buat satu lagi elemen, saya nak tekan V ni biar dia warna biru. Jadi bila kita tengok di kod kita, dekat huruf V ni saja, saya akan letak span lagi. Kat sini saya akan tukarkan kepada warna color blue. So kita tengok huruf V tu berubah satu warna. Okey. Agak kompleks bagi yang baru first timer. Tapi that's the whole code lah. Jadi kat sini. So kita boleh faham tak? So macam mana kalau kita nak ubah warna perkataan 19 ni jadi warna kuning. So kita kena tambah satu lagi span. Okey. Bukan setakat color, tulisan size dia pun kita boleh tukar. COVID ni, V ni, saya nak lebih besar lah sedikit. So saya pergi balik pada kod saya, tempat span untuk huruf V tu, saya tambah satu lagi attribute font size 60 pixel. Bila kita tengok V tu jadi huruf besar, COVID-19. Jadi so far yang kita dah belajar HTML, belajar body, kita belajar heading, dan kita belajar paragraph, span. Okey, lima-lima ni sudah cukup lah untuk kita buat satu website yang kita kata cukup ringkas dan orang kata cukup memberikan maklumat. Okey, kita dah habis sejam. So kita akan take 5 dulu sekali lagi. Boleh Kak Su? Untuk memberikan brain rest dulu sebelum kita pergi seterusnya untuk apa itu bootstrap. Kita nak masuk bootstrap lah. Okey, part yang seterusnya kalau kita tengok di index.html saya ada replicate 6 paragraf supaya untuk example kali ini mudah difahami. Saya just copy and paste lah. Jadi sahabat-sahabat semua boleh copy paste sebanyak 3 kali lah. Jadi saya ubah numbering tu supaya agak nampak. Jadi setiap paragraf ni saya nak warna biru. Saya nak warna biru. Okay, saya ubah warna biru. Saya save. Dan bila kita tengok balik, semua berubah warna biru. Okey, font size pun saya nak mungkin besarkan sedikit lah. Saya nak besarkan dia mungkin dalam 20 pixel. Jadi saya tambah satu lagi attribute, font size 20 pixel. Jadi ini masalah yang pertama yang kita akan huraikan adalah kenapa wujudnya bootstrap. Okey. Contohnya sekarang ni. Saya dah buat 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni warna biru. Okey, saya pun pergi tunjuk pada Cik Mansur. Cik Mansur pun kata, saya tak suka ni warna biru. Nak warna merah. Okey, maksudnya saya kena ubah pula setiap ni. Kod saya warna biru ni, saya kena tukar warna merah. Warna merah pula. Tukar satu-satu. Warna merah.
Okay. Jadi kita tukar warna merah. Maksudnya saya kena ubah 6 kod saya untuk jadikan kesemua ni warna merah. Naik lagi present kat orang atas lagi. Oi, tak nak lah. Nak warna yellow pula. Oh, takkan nak ubah 6 kali lagi. Jadi, atribut yang seterusnya yang kita akan belajar dalam HTML kita. Saya nak Sekarang biru ni semula. ulang. Saya nak biru semula. Oh, tu semula. Okay. Okay, sekarang ni kita tengok warna merah. Okay, ni kod kita. Colorful warna merah. Kita pun pergi present pada peringkat atasan berkata, okay Ming, tak boleh warna merah Ming, tak kena. Saya nak warna hijau. So, saya pun kena tukar pula warna hijau. Semua red ni jadi warna hijau. So, saya ubah 4 color ni warna hijau. Ctrl C. Penat. Copy paste. Copy paste. Copy paste. So, bila kita refresh, dia tukarlah warna hijau. So, sahabat-sahabat semua boleh tengok, setiap kali satu perubahan warna, kita kena buat 6 kali. Kalau kita naik atas lagi, tukar lagi warna kuning, takkan 6 kali lagi kita nak buat. So, dia ada satu atribut dalam HTML. Sekarang ni kita dah pakai atribut nama dia style. Setiap elemen dia ada style. So, macam tadi saya uraikan, kita ada 4, kita ada ID, kita ada name, kita ada style, dan kita ada kelas. Dua ni kita tak akan huraikan. Untuk kelas hari ni kita hanya akan bagi tahu untuk style dengan classes. Okey. Style ni untuk individual. So classes ni di mana kita nak kolektifkan semua tu biar dia follow satu. Okey, saya tunjuk example dahulu. Sekarang ni saya pergi balik pada index.html. Dekat atas sekali sebelum body ni antara HTML, kita kena letak satu lagi tag nama dia head. Ini baru kita nak pakai head. Okey, body is where, kat mana semua data-data kita dibaca dan di-display di kita punya browser. Di kepala ini, browser hanya baca untuk mencantikkan kita punya website. Okey. Jadi elemen seterusnya yang kita akan belajar dalam HTML, setelah kita belajar head, kita akan belajar nama dia style. Okey, kat sini mungkin tuan-tuan takkan faham lagi. Kenapa tiba-tiba tambah? Okey, be patient. Sabar dulu, nanti kita tengok. Okey, di bahagian head, saya akan tambah satu lagi elemen nama dia style. Bila kita buka, kita kena tutup. Okey. Saya letak satu nama. Style ni saya namakan tulisan hijau. Okey, saya mulakan dengan dot. Dot ni bermaksud kelas. Okey, kenapa dot ni membawa simbol kelas? Kita kena tengok balik sejarah pada Java lah. Java ni bila kita letak titik, dia bermaksud kelas. Jadi mostly sebab Java ni tu famous, dia effect all the programming language lah. Jadi kat sini saya tulis tulisan hijau. Okey, bila saya tulis satu nama tulisan hijau, saya kena buka curly bracket. Bila saya buka curly bracket, dia akan tutup satu lagi curly bracket. Mostly dia akan jadi inilah. So dalam curly bracket ni kita boleh letak atribut CSS. Contohnya sekarang ni saya kata color equal to green. Okay, so instead of saya tulis panjang-panjang macam ni, siap satu, saya boleh gunakan atribut HTML yang seterusnya yang kita belajar iaitu class. P class equal to tulisan hijau. So, macam mana dia akan operate? Bila dia tengok class, HTML ni faham, dia perlu cari kod di bahagian head di mana yang mempunyai nama dia tulisan hijau. So kita tengok kat sini, dia akan refer pada style tulisan hijau. So saya akan ubah semua kod ni menjadi class. P.class.
So instead of saya gunakan style satu-satu, setiap paragraf ni saya akan gunakan attribute HTML yang iaitu class yang merefer kepada tulisan hijau. So bila saya save benda ni dan saya display di HTML, style ni kena berada di tengah-tengah. Sorry. Dia akan berwarna hijau. So sekarang ni contohnya saya present kepada Cik Mansur. Cik Mansur kata, Mi, hijau tak cantik, kita nak guna warna biru. So instead of daripada saya ubah setiap satu-satu kod ni, saya hanya pergi kat style saya, daripada warna hijau ni, saya tukar je satu line of code warna blue. So ke semua elemen yang refer pada kelas tulisan hijau ni, dia akan berubah kepada warna biru. Jadi bila saya naik lagi present kata nak warna merah pula, okey. So saya tukar tulisan color warna biru menjadi merah. So apa yang kita tengok di sini, sebenarnya dia hanya memudahkan kerja lah, memudahkan cara. Instead of daripada saya terpaksa tukar satu line untuk warna, saya hanya ubah satu line saja di style dan kesemua elemen saya berubah. Okey, tambah lagi contohnya kata tulisan merah ni saya nak dia bold, tebal. So saya tak perlu tambah di setiap satu elemen ni. Sebab kesemua elemen saya refer pada satu style nama dia tulisan hijau. So kat sini saya boleh tambah. Ni untuk bold, nama dia font weight equal to bold. Jadi kita tambah satu lagi kat sini, kita punya belajar font weight. Font weight equal to bold. Jadi bila kita save, kita display, sahabat boleh tengok dia jadi tebal. Okey, ada masalah kat situ. Kat sini. Okey. Boleh faham It's quite simple. So tadi kita ada style. Semua benda ni sebenarnya classes ni kalau kita translatekan kepada code, dia akan refer baliklah kepada style, color equal to red, font weight equal to bold. So dia akan refer balik seperti itulah bila komputer baca. So jadi untuk memudah kerjakan programmer, kita akan gunakan. Okay, what if saya ada style yang berbeza? So sekarang ni kita ubah sini tulisan merah. Lepas tu kita ada tulisan hijau. Saya tambah satu lagi, tulisan merah dengan tulisan hijau. Color pink. So contohnya saya kata, okay, yang nombor satu ni saya nak warna hijau, nombor dua pun warna hijau, tiga ni saya nak warna merah. So instead of tulisan kelas saya guna tulisan hijau, saya boleh refer dia menggunakan tulisan merah. 4 hijau, 5 saya nak merah. So instead of saya ubah, benda ni orang dah buat style dia. Saya dah buat awal-awal, tulisan hijau, tulisan merah. Okay, saya tambah satu lagi lah, tulisan biru. Tulisan biru, color dia blue. So di bahagian sini saya ubah sini tulisan biru. So bila kita save, kita akan tengok dia akan berubah color. Okay, boleh faham tak kat sini? Ada masalah? Tak ada Okay. Jadi penceritaan daripada pukul 10 tadi sehingga sekarang adalah untuk memahami secara asasnya macam mana satu website berfungsi, barulah tuan-puan boleh fahami
apa itu Bootstrap. Okey. Bootstrap ni adalah hasil kolektif benda-benda yang kita buat. Benda macam ni, tulisan merah, tulisan hijau, tulisan biru. So instead of kita kena buat satu-satu, Bootstrap ni dia datang dengan kesemua benda ni. Jadi instead of kita kena buat satu-satu, kita boleh terus gunakan Bootstrap tu untuk panggil warna tersebut. Jadi Bootstrap ni, kalau kita nak penceritaan dia, asal dia, ada seorang designer, Mak Saleh, dia dah tengok pada tahun 2015, dia dah survey all the website, dia pun kata, okey, tahun 2015 ni, website kalau warna biru, biru dia macam ni, biru dia lembut. Kalau hijau, hijau dia macam ni. Jadi dia kumpulkan semua style, menjadilah satu koleksi style yang besar yang dia jenamakan dia sebagai Bootstrap. Jadi boleh faham tak semua? Jadi all the collective yang dibuat, collective of CSS, hasil gabungan CSS, macam-macam dia ada font size apa semua gabungkan, dia lahirlah nama dia Bootstrap. Atau dalam bahasa jargon ICT kita duk sebut framework. Framework untuk CSS. Framework ni dia ada banyak. Jadi konsep dia framework ni adalah di mana dia dah sediakan dasar dia. Warna merah macam mana, warna biru macam mana, warna kuning macam mana. Jadi gabungan CSS ni kita kenali dia sebagai Bootstrap. Okey, ada benda lain tak? Ada. So sekarang ni yang famous dia adalah Bootstrap lah. So biasanya kalau bagi programmer yang guna Laravel dia akan fokus kepada dia punya framework dia, nama dia Tailwind. Bagi pengguna orang kata developer yang buat website untuk mobile, kita pakai UIKit. Bagi pengguna Mac yang dia nak develop untuk Apple iOS, dia akan pakai nama dia Cupertino. Cupertino ni refer kepada HQ punya Apple lah. Okey, ini semua nama-nama yang ada hasil gabungan CSS. So basic dia, asal dia adalah benda yang kita buat macam ni lah. Tulisan merah, tulisan hijau, tulisan biru, tulisan purple. Jadi dia gabung semua, dia menjadilah satu binaan. So Bootstrap, Tailwind, UIKit, Cupertino, dia ada 1,000 more. Tapi yang famous kita pakai hanya dua lah, Bootstrap dengan Tailwind. Jadi kat situ boleh faham tak? Dilah penting ni untuk mana Cik Dila kita ni, untuk buat Grand Nice. Jadi itulah Bootstrap. Jadi kita tengok di website kita, contoh example. Contohnya sekarang ni dia dah sediakan warna Bootstrap. Saya akan tunjukkan documentation dia untuk color. Okey. Dia dah letak nama. Kalau primary dalam Bootstrap warna dia biru. Secondary warna dia kelabu. Success warna hijau, danger warna merah. Okey. Kita akan tunjukkan contoh penggunaan Bootstrap, macam mana kita boleh implementkan Bootstrap dalam kita punya index.html. Okay, saya buang dulu semua ni supaya nampak. Style apa semua ni saya buang. Untuk menampakkan lebih jelas apa yang kita nak cuba sampaikan dengan Bootstrap. Okey, ini basic HTML kita. Revert balik semua jadi kosong. So bila kita tengok balik, dia akan jadi an empty website lah. Macam mana Bootstrap ni boleh membantu seorang programmer atau siapa yang berminat untuk membuat website memudah kerjakan, memudah cara. Okay, first kita akan download Bootstrap. Memandangkan
teknologi cloud telah hadir. So sekarang kita dah tak perlu download Bootstrap, dah masukkan, kita hanya panggil je Bootstrap CDN. Okey. Ini kita pergi kepada Bootstrap cdn.com. Saya akan paste URL ni di chat supaya mudah bagi siapa yang ingin mencuba sekali. Bootstrapcdn.com. So kat sini kita akan buka ambil version yang 5.5. Kalau kita tengok sini, ini version dia lah. Ini version 5.11, maksudnya Bootstrap 5. Ini Bootstrap 4. Dah ada lagi old school lah. So kita ambil Bootstrap 5, kita ambil yang HTML. Klik kat sini, dia tulis situ copy text to clipboard. Dan kita pastekan di index.html di bahagian head. Okey, kod dia agak panjang. Jadi maksudnya sini, file kita ni kita akan ambil framework atau kolektif style-style yang orang dah buat ke dalam kita punya website, ke dalam kita punya file. Okey, ini kod dia. So once kita refer kat sini, kalau tuan-puan boleh tengok, dia terus berubah tulisan dia. Tulisan dia ni dia pakai, kalau saya tengok, nama tulisan dia FS Mono. Okey. Jadi kita tengok bila kita download Bootstrap, dia datang bukan dengan sekadar coloring, dengan jenis tulisan apa semua, dia akan merubah the whole website. Dia merubah, dia pakai font. Kalau sebelum ni kita pakai font Verdana ataupun Times New Roman, so sekarang ni dia pakai SF Mono. So siapa yang set tulisan ni? Owner of the Bootstrap lah. So kalau kita pakai framework yang lain macam UIKit, mungkin tulisan dia guna Tahoma, Shangri UI, okay, bermacam-macam jenis lah. Okay, contohnya sekarang ni, kalau kita tengok di demo dia, di Bootstrap, tengok bahagian coloring sebab kita dah belajar color dulu. Coloring ni dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lebih kurang ada 8. So saya nak warna biru. Nama biru, kod dia adalah primary. Kat bawah ni dia bagi banyak lagi coloring. So saya just nak pakai warna biru yang biasa, primary. So saya boleh panggil di saya punya, contohnya di nombor 1 ni, paragraf pertama sekali kita panggil kelas lah. Kita tak panggil style lah sebab kita tak tulis. Kita nak panggil yang orang dah buat. Style text primary. Save. So bila kita tengok, di sini dia akan berubah warna biru. Text class primary. So katakan nak warna merah, nama dia danger. So saya gunakan class text danger. So bila kita refresh, dia keluar warna merah. Okay. Dan there's lot more kolektif dia color. Contohnya sekarang ni saya nak pakai Indigo 700. Rasanya dia ada format dia. Indigo 700 class Indigo saja. Text palette. Oh, dia hanya untuk background. Okay, saya nak tukar background dia jadi warna indigo. So saya just letak kod dia.
background untuk span. Kita buat satu. Kita apa yang indigo. Next, danger, success. Ada dua S. S. Okay. As you can see, jadi itulah pengenalan kepada Bootstrap. Jadi a whole collective of CSS, dia combine dia dalam satu file dan dia namakan benda ni sebagai Bootstrap. Okey, boleh faham kat situ. Ada persoalan yang ingin bertanya dahulu? Tak ada soalan. Kita take 5 dulu sekali lagi. Untuk rest dulu 5 minit. Boleh Kak Su? Mei, Ya, bos. dia HTML, CSS. Yang ni HTML, CSS. Yes. You combine lah. Dia combine. Dia combine satu file. Maksudnya nama dia HTML, CSS. Yes. Betul bos. Boleh saja dah Cik Mansur. Okay, so kita contohnya sekarang ni kita nak tengok the whole file ni apa yang dia combine sebenarnya dalam Bootstrap ni. Jadi kita boleh tengok combination dia. Is bunch of files. Kita tengok this is the whole code dalam Bootstrap. Jadi file ni, satu file ni sebenarnya yang kita panggil dia Bootstrap lah. Jadi it just quality of CSS. Bukannya satu benda yang barulah, sama. Jadi ada orang panggil Bootstrap, ada orang lain yang buat, individu lain buat, dia nama dia Tailwind.css. Tailwind ni design dia lebih kurang smooth, dia agak, orang kata agak lembut. Copertonico UI kit dia lebih kepada design warna fancy. Copertonico pula kalau boleh tengok macam Apple lah. Jadi itu pengenalan untuk Bootstrap. Jadi okey, saya akan menjawab soalan daripada Encik Fauzan. Dia mengatakan kalau tak guna CDN, boleh ke kita just download? Boleh, tak menjadi masalah. Kalau kita guna CDN ni, maksudnya kita save the storage dalam kita punya web server. Kita pinjam orang lain punya server sajalah. Okey, next saya akan tunjukkan macam mana pembinaan menggunakan Bootstrap dan pembinaan yang tidak menggunakan Bootstrap. Okey, Bootstrap is just a collection of website CSS yang bertujuan memudahkan programmer macam saya ni. Instead of kita perlukan berbulan untuk design satu sistem, kita boleh singkatkan kepada kita kata dalam seminggu atau 2 minggu lah. So framework ni bertujuan untuk memudahkan kita. Jadi saya tunjukkan example bagaimana kalau kita tak guna Bootstrap dan bagaimana pembinaan kalau kita menggunakan Bootstrap. Okay, first saya akan kosongkan dulu saya punya index file lah. Index ni pertama sekali saya akan tunjukkan macam mana masa yang kita perlukan sekiranya kita bina tanpa Bootstrap. Okay, first kali kita akan bina satu laman web yang akan display data dalam bentuk table. Macam biasa kita ada HTML, mesti tutup. Setiap elemen yang kita buka, kita akan tutup. Okay, tajuk yang saya akan pakai adalah kita kata taburan penghidap taburan COVID di Malaysia. Tuan, saya akan bina table. Table ni kita bentuk table lah, tabular. Head, up, negeri, up, lepas
tu sakit. Kita ada 2 kolom. Kolom pertama negeri, kolom kedua kita ada jumlah pesakit. Jadi kita masukkan sedikit negeri pertama, kita katakan Kelantan. Dengan jumlahnya 1,720. Okey, Z, C. Saya susun cantik-cantik dulu. Okey. Kita ada satu kolom. Ini tak perlu buat. Ini just saya nak example tunjukkan macam mana pembinaan bootstrap ni menjimatkan masa. So sekarang ni saya ada satu kolom. Dia ada negeri. Oh sorry. Negeri ni saya kena ubah sedikit. Asyik sama. Penang dan Sarawak. Jadi kita ada satu laman web yang kita display taburan COVID di Malaysia. Kita ada negeri dan kita ada jumlah pesakit. So kalau kita tengok design dia ni agak kata old school lah, kuno. Jadi pertama sekali mungkin saya nak biar kolom ni, table ini dia ada border. So jadi saya kena tambah. Saya kena tambah di bahagian table, elemen HTML dia table, saya kena letak style. Saya akan buat katakan border 1px solid. Ya. Okay, so dia ada border. Jadi setiap semua ni pun saya nak ada border. Jadi saya tambah border dulu. Jadi dia dah nampak border. Jadi saya nak biar negeri Kelantan ni agak size dia ni agak besar sedikit. So saya kena tambah lagi kod negeri style width 30%. Style width 30%. Dan dia dah nampak besar sikit, so saya nak warna negeri ni mungkin kotak heading ni background dia warna biru supaya nampak lebih clear. Jadi saya kena tambah lagi kod style background warna blue. Lepas buat background blue tak nampak pula tulisan ni. Okay, tulisan ni saya nak warna putih pula. Okay, saya kena tukar lagi. Tambah lagi. Color white. So kita dah nampak table. Jadi table ni pula kita nak buat strip. Setiap satu line ni warna putih, yang kedua ni background dia warna kelabu. Okey pula. Jadi saya kena tambah. Setiap satu tu saya kena tambah style.
So jadi kita lihat pembinaan tu ambil masa yang panjang. Contohnya kalau saya ada lagi table lain panjang lagi, saya copy di sini. Bila kita tengok, we need to do one by one. Color dia, okay, katakan table ni supposedly besar lah, 50%, 50%, okay, jadi saya ubah balik 50%, ini 50%. Table width kat atas ni pun kena betulkan balik. Okey, ini pembinaan yang di mana kita tidak pakaikan bootstrap. Maksudnya kita tak ada, there's no style pun, kita kena buat satu-satu. Jadi saya akan tunjukkan satu, sekarang ni saya dah tunjukkan macam mana kita nak code tanpa bootstrap, dan sekarang ni saya akan tunjukkan how we code with a bootstrap. Saya akan buat satu file lagi. File index2.html. Yes. Di desktop. Kita buka index tu. Okay. Ini saya akan tunjukkan betapa ringkasnya bila kita menggunakan bootstrap. Okay, first kali saya akan copy CDN bootstrap balik lah. So di HTML tu save, saya buka HTML in okay, benda basic saya nak buat benda yang sama dengan index tadi, di mana still kita nak tengok taburan COVID. Saya nak copy paste. Okay, bootstrap official, index 2. Okay, kita boleh tengok di sini, kita punya index ni hanya satu file yang kosong. So sekarang ni table ni saya nak dia auto generate dengan bentuk yang cantik. So apa yang saya perlu buat, hanya saya pergi kat bahagian table, saya just tambah class table. So apa yang berlaku, dia akan automatic ubah suai kita punya table menjadi cantik. So imagine you have daripada tadi kita perlu type satu-satu kod, nak buat border lah, nak tukar color, nak buat macam ni, nak tukar strip. Just one line of code, dia merubah semua website menjadi lebih cantik. Okay, so sekarang ni table ni saya nak setiap row ni dia warna kelabu. So saya boleh pakai table snippet. Table strip. Sorry. Table layout. Table content tours. Table stripped. Okay, nama dia table stripped. So as we can see di sini dia tu berubah jadi color. So what happened is the bootstrap
is helping you reduce the time lah, daripada kita tak perlu code satu persatu, kita just perlu panggil classes dia. Contohnya kita tengok example di Bootstrap ni lagi, contohnya kat sini dia kata hoverable board. Okey, sekarang ni kita tengok. Kat sini dia tak jadi apa-apa. Kalau kita bawa mouse, kita pergi kat setiap row, nothing change. Tapi di Bootstrap dia ada satu function, dia satu kelas dia panggil hoverable row. Bila kita bawa row, dia bertukar color. So macam mana nak cara dia? Dia kata just tambah table hover. Tambah table hover, dia terus jadi. So saya tambahkan table hover. So sekarang ni saya tak refresh lagi, tak jadi. So bila saya refresh, tak masuk JavaScript. I need to put JavaScript. Why? Okay. Then there's lot more style yang ada lah. Strip, color, hoverable. That's how the Bootstrap helping lah. So the Bootstrap is helping, instead of you code one by one, you can just guna yang ada. Okey, kelebihan dengan keburukan dia lah. Kelebihan Bootstrap ni pertama sekali dia mempercepatkan lah dari segi proses design. Keburukan dia, kebanyakan you tengok website sekarang ni, dia sama je design dia, colouring dia apa semua. Sebab kita guna sumber yang sama, so kita punya design pun dia kelihatan sama lah. Jadi kat sini saya tunjuk contoh lagi H1 class. So it was designed like that. Okay, ada soalan tak macam mana? Sebelum last period pada pukul 12.1 kita akan tunjukkan a few method lah macam mana kita nak design suatu website menggunakan Bootstrap lah. So sekarang ni daripada 2 jam yang saya terangkan itu adalah basic macam mana untuk understanding apa itu sebenarnya Bootstrap. Jadi Bootstrap ni dia bukanlah satu sistem ke, dia bukanlah satu language yang baru, tak. Dia just a few CSS yang style warna biru, warna merah macam ni. Ada some guy yang berhati baik, dia kumpul semua yang cantik-cantik, dia komplikasikan dalam satu buku yang kita namakan dia sebagai Bootstrap. Kita ada Bootstrap, kita ada Tailwind, kita ada UIKit, kita ada 1000 more. Tapi yang famous dia adalah Bootstrap. Okey, ada soalan daripada pendengar-pendengar kita. Okey, sekiranya tak ada soalan, kita berehat sekali lagi untuk kali terakhir. Dalam 10 minit boleh Kak Su? Sebelum kita teruskan yang peringkat terakhir. Boleh, no problem. Okay, kita rehat dulu 10 minit, bagi rest dulu Minda sebelum kita pergi kepada advanced coding lah. Jadi saya tak expect yang bagi advanced coding ni pendengar-pendengar akan ikut serta lah, sebab saya just nak tunjukkan view how you can implement Bootstrap to make your website much more beautiful lah. Dan few method elemen yang baru yang kita akan introduce yang menyebabkan website ni berubah daripada tahun 2000, daripada 1998 dia merubah. Satu elemen ini merubah ke semua laman web di mostly in the world lah. Okey, kita rehat sikit. Okey, zaman orang kata tahun 90 dululah. Jadi dia versi HTML ni sekarang ni versi kita sekarang ni adalah HTML5 lah. Jadi untuk menceritakan ni saya perlu go back dulu tahun 90 masa The Skate Navigator famous apa semua.
Versi S1.2 ni dia hanya ada few elemen saja, dia hanya body, table, li, dan setiap versi yang dikeluarkan HTML 2.1 dia makin tambah elemen-elemen yang ada yang kita boleh pakai dalam HTML lah. Sehinggalah tahun 1995 ni kita kata game changing lah. Game changing dalam website. Semakin meluas dan saya rasa Malaysia pun almost 60% orang dah gunakan internet, dan masa tu HTML version 4 introduce pada HTML version 4 ni satu elemen yang saya katakan cukup powerful lah, yang merubah semua website, yang kita namakan dia sebagai div ataupun division. Div ni adalah dia satu elemen yang menyebabkan the whole website berubah. Jadi kita akan tengokkan elemen div. Jadi sekiranya ada anak-anak tuan-puan apa semua yang berminat untuk belajar mengenai website, div adalah peringkat terakhir lah dia akan belajar dalam website. Sekiranya satu individu itu memahami penggunaan div, kita boleh katakan dia sudah cukup mahir dalam HTML. So div adalah the final element yang kita akan belajar hari ini. Kita akan tunjukkan dan kita akan tengok bagaimana Bootstrap membantu programmer-programmer untuk membuat div. Okey, saya tunjukkan example yang very simple. Kita ada saya kosongkan file saya, index.html. Dan kita akan tengok di sini di index.html is a empty file lah, file yang kosong. Jadi saya akan letakkan satu, saya akan buka balik HTML saya. Body, kita ada body. Jadi first saya akan gunakan elemen div. Okay, dari elemen div saya kata ini perenggan yang pertama. Dan saya ada satu lagi div. Ini okay. Bila kita tengok kita punya di browser, it was nothing lah, biasa saja. Okay, first kali saya akan buat background coloring, baru kita nampak benda tu di mana perbezaan dia akan berlaku. Okay, macam biasa saya akan tambahkan attribute style, dan CSS yang kita akan gunakan sekali ini adalah background color. Satu kita letak blue, satu lagi kita letak yellow. So kita ada dua kotak sekarang ni, kita nampak dua kotak. So untuk menampakkan lagi, saya akan kecilkan size dia dan saya akan tinggikan sedikit. So saya akan tambah lagi style. Width dia saya akan letak dalam 200 px dan height dia kita letakkan dalam 200 px. So as we can see, tertinggal satu. Okay, kita ada dua kotak. Okay, apa yang powerful div ni adalah di mana anda boleh bawa ke mana-mana. Contohnya paragraf pertama ni, saya nak letak dia di sebelah kanan, bawah. Okay, so saya boleh gunakan style, nama dia position, absolute, up,
bottom 0px, right 0px. So, tuan-puan boleh tengok ada satu div yang pertama ni di sebelah kiri atas dan satu div lagi berada di bawah kanan skrin. Okay, so ini game changers yang berlaku di tahun 1995 di mana the element div ni sangat hebat sehingga kan kita boleh design kita punya website, kita kata apa yang kita imagine lah. Katakan saya nak yang kuning ni duduk di tengah-tengah instead of naik atas sikit ke bawah sikit ke. So saya boleh gunakan bottom like say 50px daripada bawah. So dia akan naik 50 pixel. Saya nak naik lagi, saya ubah lagi value. Okay. So hanya element div yang kita boleh manipulasikan dalam kita punya website kedudukan dia. Elemen lain macam heading, table apa, dia tak boleh. Dia just maintain kat sini, keluar sebelah kiri saja. So elemen div kita boleh bermain work around. Daripada kiri ke kanan, kanan ke kiri. Contohnya biru sekarang ni saya nak letak dia di sebelah kanan juga, tapi di sebelah atas. So instead position, saya copy code, paste. Instead of bottom, saya pergi pada top, send right kosong. So kita boleh tengok how it move the code. Dia move kan dia punya elemen-elemen yang ada. Saya ubah sikit lagi. Saya nak ni bottom jugalah. Stop. Bottom kosong. Mana? Okay. Where my blue? Blue saya pergi ke mana? Right. Betul. Where is my blue? So, px. I'm missing my blue. Sorry. Oh, kenapa duduk dalam ni? Okay, itu adalah elemen yang terakhir yang saya akan terangkan adalah div. Jadi, mostly bila kita belajar HTML, so once kita dah sampai tahap div, kita dah boleh consider sebagai master lah dalam pembinaan laman web menggunakan HTML. So di sini saya akan tunjukkan example di Bootstrap. Dia dah sediakan macam mana penggunaan div bila kita menggunakan Bootstrap. Kalau kita tengok dia punya di bahagian layout. Where's the layout? Penggunaan grid dia. Okey, kat sini dia dah membantu kita macam mana kita nak buat. Sekiranya kita nak buat kolom yang sama atau kita nak bahagikan kolom pada 3, ini dia bahagikan div. Bagi pada 3, bagi pada 4, bagi pada middle yang besar, atau yang ni sebelah kiri besar, sebelah kanan kecil, two nested column. Okey,
this how Bootstrap help us. Instead of kita kena stylekan satu-satu, nak position letak. So Bootstrap dia dah bagi the whole complete set. Okay. Jadi so far itu sajalah yang saya boleh terangkan untuk basic dia. Apa itu CSS, apa itu Bootstrap. Jadi hari ini saya nak tunjukkan satu example, satu sistem yang dibangunkan oleh unit inovasi and research, di mana kan dia menggunakan sepenuhnya Bootstrap. Jadi kita tengok dari segi design, especially the form, kita tengok macam mana design form ni sangat teratur, cantik, instead of kalau kita tak guna Bootstrap. Jadi ini kita tengok macam mana how the design form tu agak cantik lah, sama, teratur, tersusun, pembahagian konteks dia. Okay. Dan kita tengok di capsule pun, jika biasa guna capsule pun, capsule ni dia guna materialize. Itu satu lagi konteks jargon ICT lah. Yang di mana yang biasa kita dengar, orang sebut Bootstrap. Bootstrap saja. Dia yang baru dia, kita nama dia materialize. Okay. Bootstrap dibuat oleh individu. Dia collect CSS, keluarlah satu Bootstrap. Materialize ni Google, dia kumpul. Google ni dia tak boleh tengok orang lain lebih, dia akan buat sendiri. So dia kumpul, nama dia Materialize. Okay, Materialize design ni kalau kita tengok di iOS, di Apple lah, di Android. So kalau kita beli Android, design ikon apa semua tu, warna ring, semua nama dia Materialize. Jadi it just the names lah, orang kata. Reference, okay. HTML macam saya bagi tahu tadi, basic dia semua beginner, orang kata sekolah rendah bagi programmer ni W3 School lah. W3 School ni basic kita lah, beginning. Jadi kalau ada anak-anak yang nak belajar peringkat umur, kata 12 tahun, 13 tahun tu waktu yang terbaik lah untuk belajar HTML. Jadi saya, kalau tak silap saya pun di sekolah rendah sekarang ni, dia ada satu subjek yang mengajar tentang ICT. So kita akan ajar pada basic HTML lah. CSS pun akan ada di sini. Kalau tuan boleh tengok, is a lot actually. Sebenarnya satu elemen ni, dia punya attribute dia. Saya pun tak ingat total dia berapa, tapi saya ingat almost 1000 lah. Yang kita sebagai seorang programmer ni biasanya kita ingat hanya dalam 100 sajalah. Okay. Kalau untuk reference Bootstrap, kita boleh pergi pada laman web Bootstrap yang betul lah. Bootstrap memang the whole complete set. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. Sekiranya ada soalan, boleh bertanya. Apa yang ingin sekiranya ada persoalan, boleh bertanyalah pada saya. Jadi saya berharap kelas pada hari ini bukan lebih pada mengajar bagaimana nak buat website, nak banner website macam ni, nak letak image, tak. Kelas hari ini lebih kepada tentang penerangan apa itu Bootstrap, apa HTML. Sebab kadang-kadang orang confuse. Bila kita tanya, buat sistem guna apa? Guna Bootstrap. Tak betul. Bila kita dah buat sistem ni, kita ada programming language macam PHP, kita ada Java, kita ada Node.js. Jadi Bootstrap ni just a design. Okay, untuk pengetahuan semua, UMK ni kita kebanyakan kita agree, mostly. Encik Mansur pun dah setuju, semua sistem UMK ni kita guna design Bootstrap lah. Jadi sebab itu kita dalam fasa sekarang ni berubah. Jadi walaupun pada kita ada banyak sistem, tapi design dia atau kita rasa feel sistem tu dia tetap sama sebab kita guna design yang sama, iaitu design Bootstrap. Jadi kalau tuan boleh tengok ikon dia tu apa semua kita gunakan yang sama. Button pun size dia, bentuk dia. Jadi ada persoalan ke daripada sahabat-sahabat sebelum saya serahkan balik kepada Kak Su untuk tutup majlis? Harap Cik Dila ada dapat sedikit pemahaman lah.
Kalau tak ada, kita boleh tutup majlis lah hari ni ya. Sekian sahaja sesi kita pada kali ini. Terima kasih saya ucapkan buat Encik Ahmad Hakimi atas perkongsian daripada pagi tadi. So terima kasih juga kepada anda yang join daripada pagi juga sampai ke akhir sesi. Jangan lupa keep updates untuk sesi-sesi perkongsian yang akan datang di social media CCI, dan juga tim CCI kita akan sentiasa update program-program kita. Dan terima kasih pada tim Cik Nurul Adila atas penganjuran sesi hari ini. Yang baik itu datangnya dari Allah, yang buruk itu kelemahan saya. Maafkan segala kekurangan saya. Dan kita akhiri majlis kita dengan bacaan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Terima kasih semua. Tahniah Kak Su, tahniah. Cik Yumin. Terima kasih semua. Jangan lupa isi kehadiran ya. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih. Join lagi. InsyaAllah.